أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran, para penonton yang menyaksikan pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah dan dikurniakan kesihatan untuk kita terus mengaji, mempelajari Al-Quran dan bertadabbur dalam sesi My Quran Time kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama tuan-puan kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Taala akan menambahkan lagi ilmu kita dalam pengajian kita, penerokaan kita terhadap isi kandung makna-makna Al-Quran. Baik, seperti biasa bersama dengan saya, tokoh yang tidak asing lagi, qari terkemuka, Syekhul Qari, ketua kepada seluruh qari, iaitu Ustaz Tirmizi kita. Apa khabar Ustaz? Masya-Allah. Nak terduduk saya dengar. Nak terduduk. Memang dah duduk. Tentu saya. Alhamdulillah saya. Sengaja saya puji Ustaz Tirmizi, kod-kod kalau Ustaz Tirmizi nak belanja saya. Baru nak sebut tadi. Baik, itu kita hari ini bersama insya-Allah, saya dengan Ustaz Tirmizi kita, qari kita yang akan berkongsi tentang ilmu-ilmu tajwid dan juga akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mana kita pelajari pada hari ini, kesinambungan ataupun sambungan daripada kisah tentang Bani Nadir daripada suratul Hasyr, iaitu hari ini kita akan membaca dan meneroka pada halaman 546 daripada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Dan sebelum kita memulakan pengajian kita, seperti biasa, mari sama-sama kita perhatikan dahulu, kita teliti tentang sinopsis. Apakah pengajian yang akan kita lalui pada hari ini? Apakah sinopsisnya? Yang pertamanya daripada ayat yang keempat hingga ayat yang kelima, kita akan membincangkan tentang Bani Nadir yang ditimpa azab dan peristiwa penebangan pohon kurma semasa perang Bani Nadir tersebut. Manakala ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8 kita akan membincangkan tentang harta fai. Apa itu harta fai dan golongan yang berhak menerimanya. Manakala ayat yang ke-9 pula kita akan membincangkan tentang penjelasan mengenai keutamaan orang Muhajirin dan orang Ansar. Jadi di sini kalau kita perhatikan kepada sinopsis yang kita bincangkan, yang telah kita persembahkan kepada tuan-puan, ada 3 part utama yang akan kita bincangkan hari ini. Yang pertama tentang azab yang dikenakan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Nadir. Yang kedua tentang harta fai. Harta fai ini nanti kita bincangkan. Dan yang ketiganya tentang kelebihan golongan Muhajirin dan Ansar yang diceritakan di dalam surah Al-Hasyr ini. Baik, sebelum kita memulakan pengajian kita, seperti biasa kita sama-sama kita baca ayat Al-Quran. Ini bukan kita nak dengar sahaja daripada Syekhul Qari kita, bukan kita nak dengar aja, tapi kita sama-sama baca. Kalau tuan-puan ada mushaf kat rumah, sama-sama kita baca daripada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Agak panjang sikit, boleh Ustaz setir ya? Boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh. Terima kasih Dr. Di atas pencerahan awal, sinopsisnya dan gambaran daripada surah Al-Hasyr ini, muka surat 546. Jom sebagaimana saranan daripada Dr. Sanusi tadi, sama-sama kita baca daripada ayat keempat
sehingga ayat ke-8 terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan kita pada hari ini insya-Allah. Jom kita mulakan dengan bayati ayat 4 hingga ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. صدق الله. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang keempat Allah Ta'ala berfirman, mereka ditimpakan azab yang sedemikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat azabnya.
Jadi pada ayat permulaan ayat yang keempat ini kesinambungan sebenarnya terhadap penceritaan mengenai tentang Bani Nadir yang mana berlaku pengkhianatan yang telah kita bincangkan semalam, bagaimana Bani Nadir ini merancang untuk membunuh Rasulullah. Kemudian mereka merancang ataupun menyediakan komplot pakatan dengan kaum Quraisy untuk menyerang Rasulullah. Maknanya nak memberikan bantuan kepada kaum Quraisy. Macam tu juga ada pakatan yang dikatakan untuk menjemput Rasulullah dan mengenakan tindakan terhadap Rasulullah. Jadi ini adalah antara pakatan-pakatan perancangan jahat daripada Bani Nadir yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tenteranya untuk menghalau ataupun mengenakan tindakan terhadap Bani Nadir. Pada hakikatnya sebenarnya tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah tak plan pun. Maknanya Rasulullah tak rancang pun untuk melaksanakan ataupun untuk berperang dengan Bani Nadir. Kerana baginda, siapa yang telusuri sirah baginda, kita akan ketahui bahawa peperangan Bani Nadir ini berlaku setelah berlakunya peristiwa Bi'ru Ma'unah. Maknanya sebelum tu, dalam perang Badar Rasulullah menang. Bila Rasulullah menang, berlakunya perang Bani Qainuqa, Rasulullah menang lagi. Tetapi bila berlakunya perang Uhud, dikatakan ditimpa kesusahan kepada Rasulullah tersebut sehingga cedera Rasulullah, sahabat syahid, maknanya mereka kalah. Dalam Bi'ru Ma'unah dan peristiwa yang berlaku dengan Bani Mustalik itu ataupun peristiwa yang berlaku di antara selepas daripada perang Uhud itu adalah peristiwa yang menimpa umat Islam. Maknanya umat Islam berada dalam keadaan kekalahan ataupun berada dalam keadaan tekanan. Dan baginda tak merancang pun sebenarnya untuk mengenakan tekanan terhadap Bani Nadir kerana kekuatan umat Islam ketika itu berada dalam tekanan yang bertubi-tubi. Tetapi inilah perancangan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam. Walaupun musuh merancang luar dan dalam, maknanya daripada luar Madinah ada perancangan orang-orang Mekah untuk menyerang Madinah. Daripada dalam Madinah sendiri, orang-orang Yahudi dan munafik berpakat untuk mengenakan Rasulullah. Jadi inilah tekanan ataupun inilah hikmah yang Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya di dalam surah Hasyr ini menceritakan Azizul Hakim. Hebatnya Allah Ta'ala bagaimana keadaan yang tidak dirancang, Bani Nadir ini cuba melakukan pengkhianatan, lalu Rasulullah mengerahkan bala tenteranya untuk berkumpul dan mengepung Bani Nadir kerana Bani Nadir ini dia berselindung di sebalik kubu-kubu mereka. Yang ni kita dah ceritakan bahawa kaum Yahudi ini mempunyai kubu-kubu mereka, mereka berselindung di balik kubu mereka. Lalu Allah Ta'ala kata ini azab yang dikenakan kepada mereka kerana mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah. Ini kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul, lalu dikenakan tindakan terhadap mereka satu perkara yang tidak dirancang oleh Rasulullah tetapi hikmahnya besar. Dalam ayat yang kelima ada sedikit cerita tentang potong pokok tamar. Yang ni agak menarik juga. Mungkin kalau siapa yang baca dan tidak tahu tentang background peperangan Bani Nadir mungkin tak jelas. Kerana ayat yang kelima Allah Ta'ala kata, mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya asal, maka itulah adalah atas keizinan Allah. Apa pula kaitannya tadi Bani Nadir tiba-tiba ayat yang kelima ni cerita tentang pokok tamar tu kena potong dan sebagainya? Rupanya ini berkaitan tentang kisah Bani Nadir itu sendiri. Kerana bila Rasulullah menyerang mereka, Rasulullah mengepung perkampungan Bani Nadir yang ada kubu-kubu ni, mereka menyorok dalam kubu mereka. Bila mereka menyorok dalam kubu mereka, menurut riwayat Abdullah bin Abbas, Rasulullah nak suruh mereka keluar juga, Rasulullah tebang pohon-pohon tamar mereka. Maknanya dia orang ada kubu dan di luar kubu dia orang tu ada kebun-kebun dia orang. Jadi Rasulullah nak tarik dia orang keluar, Rasulullah potong semua pokok-pokok tamar milik mereka. Maknanya kaum Yahudi ni dia mempunyai aset yang banyak. Seakan-akannya dia mempunyai ladang-ladang di sekeliling kubu-kubu mereka. Bukan sahaja mereka mempunyai penempatan yang terancang, ada kubu, ada rumah-rumah yang tersusun, bahkan mereka juga mempunyai aset-aset daripada kebun-kebun. Lalu disebabkan untuk memaksa mereka tunduk kepada Allah dan Rasul atas pengkhianatan mereka, maka Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk potong pokok-pokok tamar mereka itu, hapuskan aset mereka, cairkan aset mereka, lemahkan
punca kuasa ataupun kekuatan ekonomi mereka sehingga mereka jadi marah. Sehingga mereka jadi marah. Kalau dalam hadis ni Imam Ibnu Ishaq menyatakan, dia kata, ya Muhammad innaka tanha 'anil fasad. Dia kata, wahai Muhammad, bukankah engkau ni melarang kita ni daripada melakukan kejahatan, fasad? Fama baluka ta'muru biqat'il asjar. Kenapa engkau suruh para sahabat engkau ni potong pokok-pokok tamar kami ni, aset-aset kami ni? Lalu kalau kita nak faham, sebenarnya kalau dia nak dibandingkan tentang akhlak Rasulullah, kononnya Rasulullah ni melakukan kerosakan yang dilakukan oleh Yahudi itu lebih besar. Mereka kufur kepada Allah Ta'ala, bahkan merancang untuk membunuh Rasulullah. Kalau setakat tebang pokok tu nak dibandingkan dengan pengkhianatan yang mereka lakukan, pengkhianatan terhadap kitab Taurat yang telah diturunkan kepada mereka, ini menunjukkan pengkhianat potong pokok tu lebih ringan mudaratnya berbanding dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Lalu Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat yang kelima, ma qata'atum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah wa liyukhziyal fasiqin. Apa sahaja yang kamu potong wahai Muhammad, apa sahaja yang kamu tinggalkan daripada pokok-pokok itu, maka itu adalah atas keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya juga sebenarnya, ketika arahan untuk potong pokok tamar mereka tu, untuk tebas ataupun hapuskan aset-aset mereka ni, ada sahabat yang jiwa dia teragak-agak. Yang ni saya nak ceritakan bagaimana baiknya sahabat. Walaupun Yahudi itu dah rancang untuk mengenakan tindakan terhadap Rasulullah ataupun rancang untuk menghapuskan umat Islam, sahabat boleh teragak-agak lagi. Dia kata, boleh ke potong pokok ni, boleh ke potong pokok ni. Maknanya mereka memang menghayati pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah, iaitu kalau kita berperang, sebenarnya Rasulullah tak kasih potong pokok, tak kasih melakukan kerosakan, tapi dalam situasi ini kerana untuk mendesak kaum Yahudi ini tadi keluar daripada kubu mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan agar dihapuskan, dimusnahkan sebahagian daripada tanaman mereka agar mereka keluar. Akhirnya setelah berlakunya pengepungan selama 15 hari, akhirnya kaum Yahudi ini keluar daripada kubu mereka dan mereka menyerah kalah. Dan Rasulullah pun tak rancang nak serang mereka pun. Rasulullah tak rancang pun sebenarnya. Akhirnya, dan mereka pun, Yahudi pun sebenarnya tak rancang pun untuk bertembung ataupun untuk berperang dengan Rasulullah, tetapi kena hasut di orang munafik. Sebab Abdullah bin Ubay sebelum perang ni dia kata, jangan kau keluar daripada kubu kau, kami akan bawa 2,000 tentera daripada kami. Orang munafik ni dia pandai laga-laga kan. Tapi bila dah bergaduh dia lari, dia tak join pun. Baling batu sorok tangan. Betul, baring batu sorok tangan, dia menyorok, dia pun tak join perang tersebut. Lalu tindakan yang kena teruk, yang kena orang kata kena scam lah. Kena orang kata kena tipulah dengan munafik ni tadi. Lalu Yahudi ni akhirnya dikeluarkan daripada Madinah atas pengkhianatan mereka. Mereka boleh bawa apa yang muat daripada muatan unta mereka. Maknanya Rasulullah bagi juga bawa harta mereka apa yang muat, tetapi Rasulullah tidak membenarkan mereka membawa senjata kerana bimbang bawaan senjata mereka itu tadi akan boleh mengenakan balik tindakan, kerana mereka lepas tu join balik perang dalam Bani Khaybar kalau tak silap saya. Maknanya mereka menyimpan dendam terhadap Rasulullah. Baik, ini mengenai tentang ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Manakala ayat yang keenam dan ayat ketujuh menceritakan tentang harta fai. Apa itu harta fai? Baik, kalau dalam peperangan ada dua jenis harta rampasan. Harta rampasan yang pertama kita panggil ghanimah. Ghanimah ini adalah harta rampasan yang kita dah berperang, perang, akhirnya musuh kalah, kita pun ambil harta-harta mereka. Itu adalah harta yang kita dapati daripada peperangan tersebut. Maknanya kita telah menggunakan segala penat lelah kita untuk mendapatkan harta tersebut. Manakala harta fai pula, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Tantawi, iaitu harta yang diperolehi daripada peperangan yang tidak berlaku pertembungan. Maknanya nak berlaku perang tapi tak berlaku pertembungan, musuh lari, harta tersebut dinamakan harta fai. Dan pembahagian harta ghanimah dengan fai ni berbeza. Yang ni tuan-puan kena faham. Kalau harta ghanimah 4 bahagian, maknanya banyak bahagian akan diserahkan kepada kaum mujahidin kerana mereka telah berjihad dah. Mereka dah jihad susah-susah, jadi harta-harta ni mesti diserahkan kepada mereka. Ini disebutkan dalam suratul Anfal ketika mana berlakunya perang Badar. Allah Taala kata, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul.
iaitu harta yang kamu dapat daripada ghanimah 1/5 sahaja yang diberikan kepada Allah dan Rasul, walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Maknanya 1/5 bagi kepada 5 golongan ini. Sedangkan harta fai ini, kalau kita tengok dalam ayat ini, wama afa Allah. Wama afa Allah ni maksudnya, dan harta yang kamu dapat berupa bentuk harta fai ini, maka semuanya kena diberikan kepada Allah dan Rasul berdasarkan susunan yang disebutkan daripada ayat yang ke-6 dan ke-7. Jadi di sini kita faham harta ghanimah yang diambil daripada penat kita berperang, harta fai diambil daripada harta yang tidak berlakunya pertembungan. Jadi ini adalah pengajaran ringkas mengenai tentang harta fai. Kita akan perincikan sedikit kalau ada masa selepas daripada ini. Kita akan masuk kepada sesi yang seterusnya, iaitu sesi mengenai tentang perkataan pilihan kita pada hari ini. Apakah perkataan pilihan kita pada hari ini? Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu bawa'a. Perkataan ini disebutkan di dalam surah Al-Hasyr ini pada ayat yang ke-9. Walladzina tabawwa'ud dar, iaitu yang maksudnya menempati ataupun menduduki kembali, yang disebutkan sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Bawa'a ataupun walladzina tabawwa'ud dar wal iman, iaitu orang-orang yang telah menempati Madinah dengan keimanan mereka. Yang ni sebenarnya ayat ke-9 ni nak menceritakan tentang dua golongan yang hebat, iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Jadi dekat sini pada sesi yang pertama daripada ayat ke-4 hingga ayat ke-7, kita telah membincangkan tentang dua perkara penting. Yang pertama, bagaimana Allah Ta'ala mengenakan azab kepada kaum Bani Nadir itu tadi. Manakala yang keduanya adalah perbincangan mengenai tentang harta fai. Harta fai tidak sama dengan harta ghanimah. Harta ghanimah itu adalah harta yang diperolehi daripada peperangan pertempuran itu, sedangkan harta fai tidak diperolehi melalui pertempuran. Jadi kita rehat dahulu seketika tuan-puan, jangan ke mana-mana. Kita akan bertemu lagi selepas daripada ini. Baca, faham dan amal. Insya-Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah segala amalan-amalan kami. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terima kasih pada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang pencinta Al-Quran, yang sentiasa setia dalam My Quran Time baca faham amal. Maka alhamdulillah kita baru saja lepas menyambut hari raya Aidil Adha dan hari-hari besar, hari-hari tasyrik. Kita melakukan ibadat korban dan juga para jemaah haji kita yang berada di Mekah pada ketika ini. Maka kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan-amalan kita sehinggalah menjadi kebaikan kepada kita di hari akhirat kelak. Maka sebab itulah kalau kita buka perbahasan dalam suratul Hajj, begitu menarik bila Allah buka tentang persyariatan ibadat haji, korban dan sebagainya, ditutup tentang ayat tersebut dengan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging ataupun darah, hadiah, tapi yang sampai kepada Allah amalan yang benar-benar ikhlas berdasarkan takwa. Dan Allah tutup ayat tersebut wa basyiril muhsinin, dan berilah khabar gembira bagi orang-orang yang muhsinin.
sentiasa berusaha memperbaiki amalan dia dan mencapai martabat ihsan, martabat yang tinggi dalam setiap ibadat yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita kebaikan tersebut, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Sebelum kita nak meneruskan lagi, kali ini nampak relax sikit doktor, pasal tadi dah baca sampai ayat ke-8. Tinggal satu ayat lagi. Tak apa, saya boleh panjangkan sikitlah. Insya-Allah. Baik, kita ngaji sikit tajwid. Sebelum kita nak meneruskan lagi, kita lihat slide kita. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah. Jelaskan sebutan perkataan. Saya nak fokus pada perkataan qata'tum. Ma qata'tum. Yang pertama sekali ada huruf qa pada kalimah qata'tum tadi tu. Kemudian ada ta yang bersifat dengan tebal. Qa, ta, dua huruf ni huruf yang bersifat dengan isti'la tebal. Kemudian ada huruf ain yang mati. Ada huruf ain yang mati selepas itu. Maka hati-hati jangan sampai huruf ain terpengaruh dengan huruf ta, disebut sebagai kesalahan terpengaruh dengan huruf sebelum ataupun selepas. Kalau kat sini mungkin ain boleh terpengaruh dengan ta. Macam mana? Ma qata'tum, qata'tum. Jadi ma qata'tum. Jadi ain itu tidak dilafazkan dengan di tempat yang sepatutnya dan juga dengan sifat ain yang nipis. Ma qata'tum. Mungkin boleh lihat sikit kepada sebutan yang saya nak sebut ini supaya nampak lebih jelas. Sahabat-sahabat penerbit mungkin boleh tutup slide ini supaya boleh fokus kepada sebutan ni. Ma qata'tum, qata'tum gitu. Jangan bersebut qata' gitu. Qata'tum jadi tak jelas. Ain tu mungkin jadi hamzah, mungkin sebab ditebalkan ain terpengaruh dengan ta, maka satu-satu. Ma qata' ma qata'tum, ma qata'tum, dan jaga-jaga tum selepas tu bukan huruf ta, tu. Jangan ma qata'tum, ditekan dua-dua, jadi dua-dua ta pula. Okey, ma qata'tum, 1 2 3. Ma qata'tum, jadi huruf ain tu dilepaskan dengan sifat. Huruf ain ni dia ada sifat tawassut, pertengahan. Suaranya tidaklah terlalu lepas dan tidaklah terlalu tertahan. Ma qata'tum, wallahu alam. Doktor sila. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas perkongsian. Ni kadang-kadang penting juga kadang-kadang dah bunyi macam Melayu kotak-kotak macam tu je. Jadi betul lah maknanya apa yang kita pelajari pada hari ini, kita betulkan sebutan kita, mudah-mudahan taklah jadi bunyi Melayu kotak lah pula nanti jadinya. Jadi mudah-mudahan bacaan kita biar bertepatan seperti mana yang telah dipandukan, diajarkan oleh baginda Nabi melalui para sahabat dan akhirnya sampai kepada kita melalui para qari kita, para ilmuwan kita yang mengajarkan kita tentang pengajian, ilmu tajwid dan juga ilmu sebutan bacaan Al-Quran ini tadi. Baik, kalau kita tengok tadi dalam sesi yang awal tadi kita dah bincangkan dua perkara yang penting. Yang pertama mengenai tentang azab yang dikenakan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Nadir, dan yang keduanya mengenai tentang harta fai, iaitu harta yang diperolehi bukan melalui pertempuran. Maknanya bila Rasulullah dah kepung Bani Nadir, mereka mengaku kalah, mereka nak melakukan perjanjian damai, akhirnya mereka beredar sendiri sahaja, mereka lari ke negeri Syam. Mereka lari ke negeri Syam dan daripada situ dikatakan dapat banyak harta rampasan ataupun harta-harta fai ini tadi, daripada tanah, daripada ternakan dan juga baju besi, senjata, pedang dan sebagainya. Tengok kalau kita tengok daripada harta fai Bani Nadir ini, bukan sahaja mereka memiliki aset ekonomi itu tadi, maknanya agriculture-nya mereka ada dari aspek tanaman, tamar dan sebagainya, dari aspek perindustrian ataupun besi itu tadi dikatakan dikumpulkan baju besi yang banyak, senjata-senjata pedang yang banyak dan juga beberapa peralatan yang lain, menunjukkan mereka punya persiapan sangat kemas. Di sinilah menunjukkan bagaimana sebenarnya ada monopoli ataupun ada penguasaan yang boleh juga kita pelajari daripada sikap Yahudi ini membangunkan bangsa mereka dengan segala kelengkapan yang ada daripada mereka. Macam kalau tengok tadi daripada kubu mereka tu ada tamar dan sebagainya, macam mereka menghasilkan tanaman mereka sendiri. Ada
food security dia, maknanya dia menyediakan tanaman buat negara ataupun bangsa mereka, kaum mereka. Kita mungkin boleh belajar juga daripada Bani Nadir ini tadi. Lalu Allah Taala memerintahkan agar harta fai ini diberikan, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Iaitu Allah Ta'ala bagikan kepada 5 golongan yang perlu diberikan harta fai ini, iaitu kepada Allah dan Rasul, daripada ahli keluarganya, lidzil qurba wal yatama, daripada anak yatim, wal masakin, daripada orang-orang miskin, dan wabnis sabil, dan orang dalam perjalanan. Jadi ada 5 golongan ni tadi. Kalau ghanimah, 5 golongan ni hanya dapat 1/5 sahaja bahagian daripada ghanimah. Tetapi kalau fai mereka dapat semua. Mujahidin yang bergerak tu tadi tidak dapat pembahagian daripada itu kerana mereka tidak berlaku pun pertempuran dalam peperangan tersebut. Baik, seterusnya kita akan bincangkan pada 2 ayat yang terakhir daripada halaman 546 ini, iaitu pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, yang mana ia akan menceritakan tentang kelebihan kaum Muhajirin dan Ansar. Dan seperti biasa, sebelum kita mulakan pengajian kita, kita tilawah dahulu, kita baca dahulu, yatlu alaihim ayatihi, kita baca dahulu bersama dengan Syekhul Qari kita, ketua pada Qari kita ini, iaitu bermula daripada ayat 8 hingga ayat yang ke-9, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Sanusi, masya-Allah, penerangan yang begitu jelas kepada kita semua, tadabbur daripada setiap ayat yang telah kita baca. Sekarang tibalah ayat yang ke-9, ayat terakhir pada muka surat 546 ni. Jom sama-sama kita baca pada ayat ini, walaupun satu ayat saja tapi dia dekat dengan 4 baris juga. Sangat menarik ayat ini untuk sama-sama kita tadabbur sebentar nanti, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca dengan maqam ras, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dan Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-8, pemberian itu hendaklah diperuntukkan kepada orang-orang yang miskin yang berhijrah keluar akibat diusir dari kampung halaman mereka dan harta bendanya kerana berpegang teguh kepada ajaran Islam untuk mencari keredaan Allah serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalannya. Masya Allah, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ini sebenarnya menceritakan tentang kehebatan 2 golongan manusia yang disebutkan banyak kali di dalam Al-Quran, iaitu golongan Muhajirin dan Ansar, yang mana kalau tuan-puan, ibu ayah perhatikan pada ayat yang ke-8, Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan-golongan yang fakir, lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim, iaitu harta-harta yang telah diberikan daripada Allah tersebut tadi, yang telah diambil daripada harta fai tadi, bolehlah pemberian tersebut diagihkan juga kepada kaum fakir miskin
yang terdiri daripada golongan muhajirin ini tadi. Dan kalau tuan-puan baca tentang sejarah golongan muhajirin ini, bukan semua dalam kalangan mereka yang senang. Bahkan mereka datang sehelai sepinggang. Maknanya tidak mempunyai apa-apa, kerana kalau kita ikutkan sejarah perjalanan mereka, sekalipun mereka adalah golongan yang mungkin mewah ketika mana berada di Mekah, tetapi apabila sampai di Madinah, mereka berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan kerana tidak mempunyai harta. Siapa contoh-contoh mereka ini, golongan muhajirin? Antaranya kalau kita boleh tengok seperti mana yang selalu saya ceritakan mengenai tentang Saidina Mus'ab bin Umair. Saidina Mus'ab bin Umar, seorang yang dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang yang mewah ketika mana berada di Makkah. Apa sahaja minyak wangi yang baru yang sampai di Makkah, Mus'ab antara orang yang terawal yang akan memilikinya. Bahkan dia adalah berasal daripada keluarga yang mewah. Tetapi apabila sampai di Madinah, Rasulullah pernah duduk dalam satu masjid dan melihat Mus'ab memakai pakaian yang bertampal. Allahu Akbar, sehingga Rasulullah merasa terasa hatinya rasa terusik melihat kepada Mus'ab tadi yang berada, maknanya pakaian dia bertampal. Maknanya Rasulullah ni merasakan ini adalah lelaki yang telah mengorbankan di Madinah dah. Di Madinah masa itu Mekah sendiri. dulu bukan orang kaya. Masya-Allah, waktu kat Mekah ni kira orang kata influencer, maknanya orang yang berpakaian yang cantik-cantik macam tulah. Tetapi di Madinah tidak mempunyai pakaian yang cukup buat diri dia. Bahkan kalau Ustaz Tirmizi selalu dengar yang ketika mana dia meninggal, kain kapan dia tak cukup. Allahu Akbar. Tuan-puan bayangkan, maknanya tutup kaki nampak kepala, tutup kepala nampak kaki, sehingga Rasulullah menangis. Ini golongan muhajirin yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju. Mereka yang telah dikeluarkan daripada negeri mereka dengan harta-harta mereka ditinggalkan. Contoh pertama kita tengok tadi daripada Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai duta untuk mendidik Al-Quran kepada penduduk Madinah, walaupun beliau mempunyai kedudukan yang hebat ketika mana berada di Mekah. Bila sampai di Madinah, beliau mempunyai, maknanya tidak mempunyai harta yang cukup seperti mana berada di Mekah dahulu. Dan kalau kita tengok juga macam Ummu Salamah, Sayyidatina Ummu Salamah, kisah hijrah dia sangat sadis. Saya kira kisah hijrah dia sangat sadis kerana Ummu Salamah dengan Abu Salamah ini adalah daripada keluarga yang hebat, iaitu daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum ni tuan-puan adalah Bani Abu Jahal. Maknanya keluarga yang mempunyai kedudukan. Abu Jahal ni mempunyai kedudukan, dia dipanggil sebagai Abul Hakam, orang yang bijaksana di sisi kaum dia. Tetapi bila mana Ummu Salamah ni dia nak berhijrah, dia berhijrah 3 orang. Iaitu dia berhijrah dengan dia, Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah dan anaknya Salamah. 3 orang berhijrah sekali. Apabila mereka nak keluar daripada Makkah, keluarga kepada Ummu Salamah datang berjumpa dengan Abu Salamah, suami dia. Dia kata, macam mana kau nak keluarkan anak kami ni daripada kawasan yang telah kita duduki ni sebagainya. Lalu dirampasnya Ummu Salamah, dan Salamah ni tadi tinggallah suaminya sahaja. Abu Salamah berhijrah seorang diri ke Makkah, berjalan kaki sejauh 500 lebih kilometer tuan-puan untuk berhijrah, berjumpa ataupun atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lebih sadis lagi, apabila Ummu Salamah duduk dengan anaknya, datang pula keluarga suaminya di Mekah, ambil pula anak dia. Dia kata, mana boleh anak ni duduk dengan kau, suami dia dah keluar ke Madinah tu tadi. Lalu diambil pula anaknya. Jadi Ummu Salamah ni terpisah 3. Suaminya pergi ke Makkah, anaknya diambil oleh keluarga suaminya, dan dia keseorangan sendiri. Masya Allah, ini pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat nak berhijrah sehingga dipecah-pecahkan keluarga mereka. Sehinggalah Ummu Salamah ini, apabila keluarga Abu Salamah rasa kesian, dia pulangkan balik anak Ummu Salamah dia, dan akhirnya Ummu Salamah berjalan yang kita sebutkan tadi sejauh hampir 500 ataupun 500 lebih kilometer bersama ditemani dengan Uthman bin Talhah kalau tak silap saya, berjalan menuju untuk bertemu dengan Rasulullah dan hidup di Madinah itu tadi, melangsungkan kehidupan mereka di Madinah tersebut. Bayangkan maknanya kesukaran yang dihadapi oleh para sahabat. Begitu juga dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, Saidina Suhaib Ar-Rumi ni sama juga. Ketika mana beliau ni sampai di Makkah, beliau tidak mempunyai harta, tetapi beliau berniaga, kehebatan beliau berniaga, akhirnya beliau menjadi kaya ataupun mempunyai harta. Dan bila mana nak keluar daripada Makkah, orang Makkah tahan. Orang Makkah buat macam buat tol lah, buat tol. Dia kata, mana boleh, dulu kau datang ke Makkah ni dulu tak ada harta apa sangat.
Sekarang ni kau nak keluar Mekah, kau nak bawa harta kau, tinggalkan semua harta kau. Boleh pula dia buat macam tu Ustaz. Dia boleh tahan pula di situ harta-harta yang dimiliki oleh para sahabat sedemikian. Ini kesukaran yang mereka hadapi. Mereka datang ke Madinah dengan tidak membawa sebarang harta. Jadi tuan-puan, kita boleh fahamlah bagaimana kesukaran yang dilalui oleh mereka tidak mempunyai harta. Bayangkan macam kita, kalau kita ni seolah-olahnya seperti melarikan diri daripada satu negeri ke satu negeri dengan tidak membawa sebarang bekalan. Macam mana kita nak survive? Kita terpaksa hidup susah. Mula-mula mungkin kita terpaksa minta bantuan orang dahulu dan sebagainya, macam mana yang diberikan oleh para sahabat Ansar. Yang inilah yang dilalui oleh Rasulullah dan juga para sahabat dan golongan Muhajirin. Yang ni ayat yang ke-8 menceritakan tentang kehebatan golongan Muhajirin. Allah Taala kata lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju. Sifat pertama mereka ni dihalau keluar daripada negeri mereka dan ditinggalkan harta-harta mereka, tetapi kelebihan mereka adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari kemuliaan, kurniaan daripada Allah Taala dan juga keridaan Allah. Dua perkara penting dalam kehidupan kita yang perlu kita cari. Yang pertama adalah fadlan, kemuliaan yang Allah Taala akan kurniakan kepada kita. Kita selalu minta kekurniaan daripada Allah. Dan yang keduanya ridwana, iaitu keridaan Allah Taala. Ini yang dua perkara yang paling penting yang kita belajar daripada sifat kaum Muhajirin. Mereka mengejar kemuliaan daripada Allah Taala dan mengejar keridaan daripada Allah Taala. Dan sifat mereka ini adalah wayansurunallaha wa rasulah. Dalam keadaan tidak mempunyai harta, mereka berusaha untuk membantu Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun. Mereka disifatkan sebagai orang yang benar. Ini golongan yang pertama yang dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kerana mencari keridaan Allah, iaitu kaum Muhajirin. Manakala kaum yang kedua yang luar biasa, tidak kurang luar biasanya, adalah kaum Ansar, yang Allah Ta'ala kata walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Taala kata, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, mengasihi orang-orang, tengok mereka ni beriman dan mengasihi orang-orang yang berhijrah, dan mereka tidak ada perasaan ataupun tidak ada dalam hati mereka perasaan untuk mengambil apa yang telah diberikan kepada orang Muhajirin. Tengok tadi, mereka beriman Ustaz, kemudian mereka memberikan apa yang mereka ada di sisi mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim, kemudian dia wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun mereka ada rasa keperluan, mereka tak terasa. Yang ni saya suka tentang ayat ini, menceritakan kelebihan kaum Ansar. Mereka perlukan sesuatu tetapi mereka tak merasakan, maknanya dia utamakan sahabat kita yang lain. Ini yang tidak ada ataupun ini yang perlu kita pelajari. Yang saya teringat juga ada satu kisah yang agak menarik juga kalau kita boleh kongsikan pada sesi kita pada hari ini insya-Allah tuan-puan, mengenai tentang seorang lelaki. Seorang lelaki Ansar yang sempat saya bacakan hadis ini yang sebentar tadi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah duduk dengan para sahabat dalam masjid. Duduk dengan sahabat dalam masjid, lalu dia kata, ya tala' alaikumal an rajulun min ahlil jannah. Rasul kata, akan datang kepada kamu sekarang ni seorang lelaki daripada ahli syurga. Jadi para sahabat semua nak tengok siapa lelaki itu. Kenapa Rasul kata dia daripada ahli syurga? Fa tala'a rajulun minal ansar. Lalu datang seorang lelaki daripada Ansar, ya yutahhir lihyatahu, iaitu dia tenang bersihkan janggut dia daripada wuduk dia. Jadi dia orang tengok macam biasa je, tak ada apa-apa. Lalu beberapa hari lepas tu pun Rasul cakap macam tu, ya tala' alaikum rajulun min ahli jannah, akan datang kepada kamu seorang lelaki daripada ahli syurga. Tengok lelaki tu macam biasanya. Lalu Abdullah bin Amru bin Al-As, ni Abdullah bin Amru bin Al-As ni dia tak puas hati. Dia tak puas hati, kenapalah? Dia kata, Rasulullah kata engkau ni daripada ahli syurga. Lalu dia kata kepada lelaki tersebut, aku ada isu sikit dengan ayah aku nak tumpang rumah engkau selama 3 hari. Dia cakap macam tu kepada lelaki tersebut. Lelaki tersebut terus setuju. Ini kelebihan kaum Ansar. Lelaki tersebut terus setuju, dan bila dia duduk di rumah lelaki tersebut tidak mempunyai apa-apa amalan, melainkan lelaki tersebut kata, aku ni tidak ada rasa dengki dengan orang lain. Ini kelebihan yang ada pada lelaki Ansar tersebut, sehingga Rasul menjanjikan dia syurga kerana dia tidak mempunyai hasad terhadap orang lain. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Macam biasa rasa sekejap tak habis cerita lagi sebenarnya tadi, tapi tak apa, kita potong dahulu kat sini. Kita bacakan dahulu resolusi. Mudah-mudahan ada banyak pengajaran yang boleh kita amalkan pada hari ini. Yang pertama, mengagihkan harta kepada golongan yang berhak.
harta fai tadi kita agihkan kepada golongan seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah. Yang keduanya tetap berjuang menegakkan agama Allah walau apa status kita, ayat ke-8 tentang golongan yang fakir muhajirin tadi. Dan yang ketiganya saling berkasih sayang dan membantu orang yang memerlukan bantuan seperti mana yang dilakukan oleh kaum Ansar. Kita tengok kaum Ansar itu tadi, Rasulullah puji mereka kerana mereka boleh bagi harta mereka tanpa ada rasa hasad ataupun tanpa ada rasa berkeinginan terhadap harta mereka kembali. Inilah sifat mereka, sifat ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka memberikan rasa ithar kepada orang-orang yang datang kepada mereka. Ini yang perlu kita belajar. Kita boleh mengutamakan sahabat kita tanpa kita ada rasa nak kepada perkara tersebut. Baik, saya kira kita telah pun sampai kepada penghujung perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah Ustaz Tirmizi dan Tirmizi, mudah-mudahan Allah Taala memberkati pengajian kita pada hari ini. Mari sama-sama tuan-puan kita bacakan doa, mudah-mudahan Allah Taala melimpahkan rahmat kepada kita. Silakan Ustaz Tirmizi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma barikna fi amwalina wa fi ahwalina. Ya Allah, berkatilah apa-apa yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Berkatilah masa kami, ya Allah. Berkatilah keluarga kami, ya Allah. Berkatilah keluarga dan anak-anak isteri dan anak-anak kami, ya Allah. Dan berkatilah rezeki kau berikan kepada kami, ya Allah. Janganlah kami jadikan kami lalai dengan harta kami, ya Allah. Jadikanlah kami seperti golongan Ansar, ya Allah, sentiasa mengutamakan keperluan orang lain, ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami semua, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada sifat kerekut, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat baki, ya Allah. Golongkanlah kami orang-orang yang sentiasa mendermakan harta ke jalan-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time. Mudah-mudahan muka surat 546 ini yang penuh dengan panduan, yang penuh dengan mutiara-mutiara kata-kata, mudah-mudahan dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita mengajak semua sahabat-sahabat seperti biasa untuk menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Moga-moga dapat beri manfaat sama-sama kepada ummah untuk sama-sama belajar ilmu Al-Quran. Dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan esok pagi, sehingga kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.